Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita pada hari ini secara udara. Pada hari ini kita nak memperkatakan tentang Al-Quran, nuzul Quran, penghayatan Al-Quran ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim yang perlu kita raikan, yang perlu kita jadikan dia sebagai suatu pedoman hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi jauh lagi, boleh sama-sama tuan-tuan bantu kami untuk tuan-tuan tekan butang share dan tuan-tuan like, dan juga tuan-tuan boleh komen di bawah dengan Assalamualaikum, ataupun saya nak tahu tuan-tuan daripada mana. Mungkin daripada Sabah, Sarawak, Johor, Kedah, Terengganu. Tuan-tuan komen nama tuan-tuan daripada mana tuan-tuan yang sedang mengikuti program kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, syukur kerana kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dengan Al-Quran. Al-Quran ni Allah sebut dalam Quran tentang penurunannya pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang Allah turunkan padanya itu Al-Quran, dan tugas Al-Quran itu tiga Allah sebut. Pertama, memberi hidayah pada manusia. Yang kedua, hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan memberi penerang kepada hidayah yang Allah turunkan itu. Diperincikan, didetailkan tentang hidayah Allah. Wal furqan, dan Al-Quran itu memberi suatu yang muktamad di antara yang hak dan yang batil, yang betul dan yang salah, dan juga yang membawa ke syurga dan juga membawa ke neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, kalau dah ready, semua okey, dan semua tuan-tuan dan puan-puan dah ready, jom sama-sama kita nak memperkatakan tentang Al-Quran, penghayatan Al-Quran, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengurus masa kita dengan Al-Quranul Karim. Kita mungkin tahu tentang fadilah Al-Quran, tahu tentang fadilah Al-Quran yang kalau disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, siapa-siapa yang baca Quran, maka satu huruf daripada Al-Quran itu Allah berikan kepadanya kebaikan. Dan kebaikan itu menyamai dengan 10 pahala. Dan Nabi kata, aku tak bermaksudkan alif satu pahala, kan alif lam mim itu satu huruf. Dan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, maka itulah setiap patah, setiap huruf itu mendapat pahala. Bukan perkataan, bukan baris, bukan muka surat, bukan makra', tetapi satu huruf Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Jadi hadis ni hadis riwayat At-Tirmizi dan Sunan At-Tirmizi. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau kita bayangkan kita membaca Quran, tambah lagi kita berada pada bulan Ramadan, kita akan dilipat gandakan lebih kurang 70 kali ganda, mungkin lebih daripada 60, mungkin lebih daripada gandaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita ada pada bulan-bulan lain, Allah Subhanahu wa taala juga tetap memberikan pada setiap huruf yang kita bacakan Al-Quran. Maka marilah sama-sama kita menghayati nuzul Quran, kita menghayati penurunan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan nuzul Quran dan penghayatan kita tentang Quran ini, Allah memberikan sesuatu yang sangat bernilai kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam slot kita pada hari ini kita nak tengok macam mana kita nak urus kita dengan Al-Quran. Jadi semua orang tahu tentang pahala Quran, kan? Sebab tu ilmu ada dua, satu disebut sebagai ilmu tahu, yang kedua disebut sebagai ilmu sedar. Ilmu tahu dan ilmu sedar. Ramai orang tahu tapi tak ramai orang sedar. Nak cari sedar ni payah. Sedar ini kalau tahu itu mungkin dengan akal biasa, akal otak kita, akal pendidikan kita, kan. Tetapi akal tahu itu mestilah akal yang bertunjukkan kepada iman pada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang tahu tentang fadilat bersedekah, tapi berapa ramai orang boleh bersedekah? Yang berani untuk diinvest, yang berani untuk dilaburkan wangnya untuk akhirat. Ramai orang dia tahu tentang tahajud, tapi berapa ramai orang yang bangun tahajud. Ramai orang tahu tentang sembahyang subuh berjemaah
di masjid, di surau, tapi berapa ramai orang yang tahu itu, yang ada jiwanya itu, kesedarannya itu, sampai tahap dia bangun setiap pagi, dia pergi ke masjid berjemaah dan sebagainya. Sebab itu kita ada dua, satu ilmu tahu dan ilmu sedar. Jadi kita nak bercakap tentang pengurusan kita hari ini, bagaimana kita menguruskan kehidupan kita untuk kita menjadikan kita, pasangan kita, keluarga kita, rumah tangga kita itu merupakan rumah tangga yang sangat menyanjung dan juga menjunjung Al-Quran. Hamilul Quran, kita menjunjung kitab Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan, pastikan sekali lagi saya pesan tuan-tuan dan puan, like di bawah dan boleh share, bagi tahu kawan, tag nama rakan-rakan kita untuk ramai lagi untuk mendengar dan boleh join kita punya tazkirah, kita punya ingatan kita pada hari ini, bagaimana kita menguruskan dengan pengurusan Al-Quran. Pertama tuan-tuan dan puan, untuk mengurus Al-Quran ini banyak perkara kita boleh bincang tentang bagaimana kita nak manage hidup kita dengan Al-Quran. Pertama sekali tuan-tuan dan puan ialah Al-Quran ni tuan-tuan dan puan, kita mesti memperdengarkan secara santai. Dia bukan, kita memang Al-Quran ni berat. Sebab tu Rasulullah SAW bila dia menerima wahyu daripada Allah, dia merasa betapa beratnya tanggungjawab yang Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Berat Quran ni. Maka Al-Quran ni cuba kita bawa dalam hidup kita. Yang pertama sekali ialah kita memperdengarkan bacaan Al-Quran itu secara santai. Kita katalah kita pasang sambil-sambil kita duduk di pejabat, kita pasang Al-Quran, kan? Ataupun sambil-sambil kita berada nak masak di dapur, kan? Nak masak di dapur, kita pasang Al-Quran. Ataupun yang best lagi, kita jadikan kebiasaan kehidupan kita, anak-anak nak tidur, masa tidur itu kita pasangkan ayat Al-Quran. Orang kata tidur ni bukan dengar dah kan Al-Quran ni. Tak. Mungkin itu akal biasa. Kita tidur tetapi kita punya roh kita ni tak. Roh kita ni masih ada. Roh kita ni. Maka roh kita didendangkan, diperdengarkan, disajikan dengan bacaan Al-Quran walaupun ketika tidur. Tuan-tuan dan puan, sebab itulah pertama nak menguruskan kita rasa cinta, rumah tangga kita cinta pada Al-Quran, kita cadangkan supaya kita memasang, carilah kaset-kaset Al-Quran. Lah zaman sekarang ni banyak tuan-tuan, dia ada jual yang kecil tu kan. Kecil tu dia jual dan kita boleh kita USB kan dia, atau kita plug in dekat elektrik, pasang, dia akan memperdengarkan bacaan Al-Quran di rumah kita. Kan mudah. Kan kita tak perlu nak cari channel, kita nak download dan sebagainya. Jadi zaman sekarang ni sangat banyak, tetapi berapa ramai yang boleh memanfaatkan gadget ataupun apps yang sesuai untuk kita memperdengarkan secara santai Al-Quranul Karim, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita dah ada Al-Quran sebagai pedoman kita ni, maka kita ada memperdengar secara santai. This is the starting point. Inilah merupakan permulaan kepada kita untuk menyajikan, membentuk rumah tangga kita yang dah start untuk mendengar Al-Quran. Berbanding kita buka TV. Ada setengah nak tidur, dia buka TV. Buka TV kan. Buka TV sambil tidur. Dia bukan dia yang tengok TV yang tengok dia. TV yang tonton dia tak tonton TV. Jadi apa yang kita nak buat ialah kita tukar sikit channel kita, cara kita adaptasi dengan environment tidur kita pasangkan Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan dapat tak poin saya yang pertama? Pastikan dapat poin yang pertama. Apa poin yang pertama? Poin pertama saya ialah kita memperdengarkan Al-Quran secara santai. Kita uruskan masa kita itu santai. Dia taklah heavy sangat nak kena ada pukul ni. Kita waktu kita lapang, relax, kan duduk pasang Quran. Tuan-tuan dan puan. Ataupun tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan ada jam azan. Jam azan ni setiap sejam sekali dia akan ada zikir dia. Ataupun sebelum azan dia ada 10 minit ada bacaan surah-surah tentu. Pun boleh tuan-tuan beli jam azan. Just search di internet tuan-tuan dan puan-puan, boleh beli jam azan di internet. Banyak kemudahan kita dalam alam maya ni, tapi kita tidak manfaatkan, mungkin tak sedar. Jadi hari ini anda dah tahu, saya sedarkan anda. Okey? Anda dah tahu, saya sedarkan anda. Kalau tak sedar-sedar juga, jadi ups to you. Tuan-tuan dan puan, ups to you. Komen di bawah, ups to you. Tulis di bawah comments, ups to you. Tuan-tuan dan puan. Jadi yang pertama ialah kita nak supaya kita itu manage masa kita dengan Al-Quran dengan baik, supaya secara simple ialah kita dengan santai kita memperdengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan ialah kita nak manage, nak uruskan kita pengurusan dengan Al-Quran ini ialah dengan kita bangun awal. Kita belajar dan kita paksa diri kita dan kita urus hidup kita untuk kita bangun awal.
Apatah lagi kalau bulan Ramadan, kita akan bangun awal. Janganlah bangun awal, pergi makan, kemudian tidur balik, kemudian sembahyang subuh, sorang-sorang tidur balik. Itu tak betul. Kan itu bukan falsafah daripada falsafah yang Allah nak dalam bulan Ramadan. Falsafah yang dikenaki dalam Islam yang Allah buat Ramadan ialah la'allakum tattaqun. So bertakwa pada Allah itu ialah kita bangun untuk makan sahur, dan masa yang sama kita bangun untuk kita sujud, rukuk, tasbih, doa, munajat dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bangun awal dan kita buat aktiviti-aktiviti yang boleh mendekatkan pada Allah. Tak ada aktiviti sembahyang, kita baca Quran. Tak ada belajar Al-Quran, kita berselawat pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, atau kita boleh untuk kita berzikir dengan zikir-zikir biasa, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, ataupun kita berdoa pada Allah. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu, simple tuan-tuan. Apa yang penting ialah kita nak supaya Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita bangun awal. Kita bangun awal bukan sekadar untuk kita makan, kan? Tetapi kita bangun awal untuk cari redha dan kita meningkatkan, upgrade kita punya pembangunan jiwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun awal. Tuan-tuan bayangkan bila kita bangun awal, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh adjust, kan? Boleh adjust masa kita. No? Bila kita bangun awal, kita boleh adjust masa kita untuk kita baca Quran. Kan kita sibuk, kan? Dan kita sibuk. Siapa tak sempat baca Quran? Saya bukan tak nak baca Quran, saya sibuk. Saya sibuk. So bila sibuk, kan, tak dan bukan jawapan kepada sibuk. Tulis di bawah tuan-tuan komen. Tak dan, tak sempat bukan jawapan kepada sibuk, tetapi jawapan kepada sibuk ialah uruslah masa anda. Uruslah masa anda, tuan-tuan dan puan-puan. So masa itu kita urus. So, bila kita bangun awal, kita dah tahajud, kita dah makan, kita boleh baca Quran sebelum pergi masjid di rumah. Ataupun tuan-tuan pergi masjid awal, baca Quran sebelum orang azan subuh. Atau kalau susah sangat, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil masa membaca Al-Quran sebaik saja selesai sembahyang subuh. Saya kalut ustaz nak hantar anak, kita adjust lah. Kalau nak hantar anak selepas sembahyang subuh, kita bangun awal pergi baca Quran sebelum subuh. Ataupun kalau kita mungkin free, kita lepas subuh, kita duduk sekejap 5 minit je. 5 minit, lama juga tak apalah 4 minit. Kalau 4 yang lama juga 3 minit. Jangan tak ada minutes. Duduk saat 2 minit, 3 minit, buka Al-Quran dan kita baca walaupun 1 muka surat, walaupun 2 muka surat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita nak mengajar kita tentang pembentukan mengurus masa kita dengan Al-Quranul Karim. Jelas tuan-tuan? So bangun awal ni dia akan mengurus kita. Sebab tu tuan-tuan, masa yang kita hidup, tuan-tuan, kita rasa macam ya Allah cepatnya masa berlalu. Kalau tuan-tuan nak merasakan masa tu sangat tak pantas, kita boleh manage, tuan-tuan cuba belajar sembahyang awal. As-salatu fi awwali waqtiha, kata Nabi SAW. Sembahyang di awal waktu. Apabila kita start untuk sembahyang di awal waktu, Allah akan melapangkan kita punya masa. Allah merasakan kita keberkatan masa kita tu ada. Tetapi masalah kita bila kita tidak membaca Quran, ini is problems. Kan kita tak baca Quran, kemudian kita tak sembahyang awal waktu, jadi kita rasa macam sempit masa tu, kan? Allah sebut dalam Quran, barang siapa waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah sebut siapa yang menyampingkan dari peringatanku, yang menyampingkan, yang menolak peringatanku. Peringatanku ini juga kita boleh katakan sebagai kalamullah Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, mereka akan hidup dalam sempit. Sempit ni tuan-tuan dan puan-puan, sempit ni bukan sekadar sempit pada fizikal, tapi masa mereka pun mereka merasa sempit dalam kehidupan mereka. Jadi yang kedua saya kata tuan-tuan, apa yang pertama tadi? Yang pertama ialah kita pasang Al-Quran secara santai. Yang kedua ialah kita bangun awal, dan bangun awal kita untuk manage kita boleh baca Al-Quran pada awal pagi. Okey, 2. Nampak ini cara kita nak urus. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, kita ada telefon. Kita ada telefon bimbit, orang panggil handphone, ataupun orang Kedah panggil handset, ataupun apa sahaja telefon bimbit, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh install apps masuk ke dalam handset kita ataupun handphone kita, telefon bimbit kita. Jadi bila kita duduk di atas train, kan, mungkin tuan-tuan nak buat mushaf Al-Quran, kita nak buat contoh, kita nak buat mushaf Al-Quran, kita rasa macam mushaf Al-Quran ni kita rasa macam mungkin yalah nak kena jaga sembahyang sebagainya. So bila ada handset, kita install apps. Mungkin dalam perjalanan kita pulang dari tempat kerja, kita naik train, kita naik LRT, kita naik Grabs, kita naik apa sajalah kenderaan-kenderaan yang kita ada masa lapang, kita duduk tak ada buat kerja apa-apa, buka apps, kita boleh baca Quran.
Urus dengan baik masa kita. Masa lapang tu sangat bernilai, sangat berharga. Kita tuan-tuan seperti biasalah yang tuan-tuan tengok, kita buat sendiri. Masa lapang kita scroll apa? Kita scroll apa siapa WhatsApp kita. Kita scroll siapa yang dah like page kita. Kita scroll siapa yang dah tengok Insta kita. Kita scroll tengok siapa yang dah tengok TikTok kita. Why not tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba ubah sedikit apps yang kita ada dalam handset ni, kita duduk kita baca. Apps ni ada Al-Quran, kan, kita baca Al-Quran melalui telefon. Kan, at least ada masa terisi. Kan kita kata sibuk, tuan-tuan kata sibuk kan, saya cadangkan pengurusan masa. Bila kita sibuk, kita just urus masa, itu saja. Dan tip pengurusan masa ni saya berikan kepada tuan-tuan. Kan idea-idea nak menguruskan Al-Quran dalam kehidupan kita. Tadi saya sebut pasang Al-Quran waktu kita lapang, pasang Quran kita waktu kita nak tidur, kemudian kita bangun awal. Yang ketiga apa? Install apps. Dah 3 dah tuan-tuan, 3. Takkan tak boleh buat salah satu kod. Saya ada sini, saya ada banyak idea untuk kita menguruskan masa kita dengan Al-Quran. Maksudnya, bila saya bagi idea kepada anda, maksudnya tidak ada alasan satu hari kita tak boleh tinggal Al-Quran. Mesti dan wajib kita untuk kita menghayati, membaca, menghafaz apa sajalah yang tentang Al-Quran ni. Dah 3 tuan-tuan. So yang ketiga ialah kita install apps. Bila install apps, kita duduk di mana-mana saja, bacalah Al-Quran. Kan? Janganlah baca Quran dalam tandas. Ini pelik pula, boleh baca di mana, duduk dalam Quran. Ustaz, saya rasa macam tak ada apa nak buat, Ustaz, boleh saya baca Al-Quran dalam tandas? Tak boleh, sebab Al-Quran itu ada hurmah dia, ada kehormatan dia. Dia tidak boleh dibaca dalam keadaan kita itu duduk dalam tandas, tempat-tempat yang najis begitu. Hatta untuk adab baca Quran pun kita disunatkan untuk berwudu. Kan? Tak apalah, apps ni dia tak perlu kita boleh tak berwudu. Kan? Dia pegang, dia kalau pegang mushaf. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kita ada mushaf, pegang mushaf kita wajib berwudu. Tuan-tuan dan puan-puan, 3. Okey, nampak? Ini 3 tip yang saya berikan pada anda. Yang keempat ialah kita nak mesti didik anak-anak keluarga kita tu, family kita, didik anak-anak dengan Quran semenjak kecil. Kan? Tuan-tuan tengok anak-anak, bila anak-anak dididik dengan handset daripada kecil, dia akan cekap. Sebab tu kadang-kadang kita pergi tengok, cekapnya budak ni, dia boleh buka, dia boleh buat, dia boleh edit gambar. Kan, umur baru 6 tahun tapi boleh guna CapCut apa tu, dia boleh edit gambar, kemudian dia install pula, dia ada dia punya account di media sosial, dia boleh masuk gambar-gambar dia. Sebab kita ajar pada kecil. Bila dia kecil dah dia ajar, dia cekap dan dia mahir. Tak pelik lah. Kan, kita kata cekap lah zaman ni, budak-budak zaman lah. Memang cekap lah sebab kita ajar dia semenjak kecil. Game, cuba suruh kita main game. Kita nak main game, nak tembak pun tak tahu mana kanan, mana butang kiri, mana butang nak lari, mana butang nak tembak, mana butang nak tukar senjata. Kita pun tak tahu, tuan-tuan. Tapi anak-anak dari kecil, bila kita dah sibuk, kan, kita rasa payah nanti anak duk menangis, kita bagi handset. Dia dah terbiasa dengan handset itu semenjak kecil. So dia cekap lah. Dia sangat cekap, kan, dengan handset, dengan face, dengan semua media sosial, dengan hiburan gadget ni, dia sangat cekap. Bayangkan tuan-tuan, kita twist sedikit, kita ubah sedikit, kita mengajar Al-Quran dari kecil kepada anak-anak kita. Kan sekarang banyak tuan-tuan, kita boleh secara fizikal kita pergi mengaji, ataupun kalau kita nak secara online, kita boleh buat hafazan secara online. Kita just Google tuan-tuan, Google Al-Quran kita nak buat apa kita nak. Contoh kita nak anak-anak hafaz Al-Quran tapi anak tak sempat. Kan, anak-anak tak sempat lah nak, kita boleh hafaz hafazanonline.com, kita try cari tengok, ataupun kita mengaji Al-Quran, atau pergi hantar ke tempat-tempat pengajian Al-Quran. Jadi ini akan membantu kita untuk menggalakkan dia untuk, pertama ialah dia itu minat dengan Al-Quran semenjak kecil. Yang kedua, dia juga dapat menghafaz dengan teknik yang betul semenjak kecil. Bila dah besar, kita nak develop dia, kita nak ajak, nak bentuk dia tu mudah dengan Al-Quran. Tetapi kalau kita tidak bentuk daripada kecil dengan Al-Quran, tuan-tuan, bila dah besar, maka susah kita nak bentuk. Sebab itulah pepatah Melayu mengatakan, nak melentur buluh biar daripada rebungnya. Kita rebung makan je, tuan-tuan. Rebung kita korek kita makan. Tapi pepatah Melayu mengatakan, nak melentur buluh biar daripada rebungnya. Okey tuan-tuan, okey ni? Saya laju sikit sebab masa kita terhad, tuan-tuan. So saya bagi 3 idea, atau dah 4 idea yang seperti tuan-tuan. Tuan-tuan boleh type di bawah, bantu untuk kita tahu apakah idea-idea kita untuk kita laksanakan program kita, laksanakan idea ini untuk pastikan kita sentiasa bersama Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan, semua okey? Kita akan teruskan, boleh teruskan tuan-tuan? Teruskan?
Okey, yang keempat. So kita ulang balik, yang pertama tadi ialah kita pasang Al-Quran secara santai, yang kedua kita bangun awal, yang ketiga kita install apps, yang keempat ialah kita didik anak-anak kita dengan Al-Quran, dengan hafazan. Hafazan kalau tak boleh dengan secara fizikal, kita boleh buat hafazan online. Nak cari mana tuan-tuan? Tuan-tuan pergi dekat Google, tuan-tuan, semua ada dalam tu, tuan-tuan type saja dan tuan-tuan akan dapat tengok bagaimana anak-anak orang di-develop dengan Al-Quran. Cuma anak kita yang tidak. Kita kata ramai orang yalah, kita tidak mencari ke arah tersebut. Tapi kalau kita start type, kita Google, kita akan jumpa apa yang kita ingin capai Al-Quran pada anak-anak dan keluarga kita. 4. Yang kelima ialah tuan-tuan dan puan-puan, kita bawa anak-anak kita, keluarga kita, family kita, kan, khususnya kita pergi ke tempat-tempat yang ada program yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Pergi. Contohlah kita kata ada majlis tilawah Al-Quran peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat kebangsaan. Kebetulan dia tak jauh dan kita daripada rumah kita dan mudah kita pergi. Go for it, tuan-tuan dan puan. Kita bawa. Walaupun kadang-kadang masa kita bawa tu, family kita tu makan, alah ayah tak seronok lah. Kan ini bukan wayang, ini masa bahasa bakar, dia tak best. It's okay, sebab kita cuba, tuan-tuan. Kita paksa dia orang bawa. Jangan tunggu dia orang rela. Jangan tunggu dia orang ikhlas baru kita nak buat kebaikan. Sebab tuan-tuan, ikhlas ni tuan-tuan, buat dulu, ikhlas datang kemudian. Okay, bantu tulis di bawah ayat ni. Buat dulu, ikhlas akan datang kemudian. Jangan tunggu ikhlas sampai tak buat-buat. Okay, saya ulang balik tuan-tuan, kita kena paksa. Buat dulu, ikhlas datang kemudian. Jangan tunggu ikhlas sampai kita tak buat-buat. Kita buat dulu. Pergi dulu. Bila dah pergi, dia duduk, kata, oh sedapnya ayah, datang sini dapat hadiah, datang sini dapat beg, datang sini dapat makan. Tuan-tuan, dia ada galakkan bila kita pergi kepada tempat-tempat Al-Quran. Pergi. Majlis hafazan peringkat negeri, majlis hafazan peringkat kebangsaan, pusat daerah, kan, ataupun apa-apa saja majlis yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Kita bawa pergi, dia tengok semua tu. Tuan-tuan, okey? Ini adalah galakkan kita. Kan? Ataupun kita pergi bila tengok, kita okey abang, ini MRSM Ulul Albab, orang hafal Quran plus akademik. Ayah nak abang masuk dalam sekolah ni. So dia tengok, wow, cantiknya ayah ya. Kan, cantiknya sekolah MRSM, cantiknya SMK Ulul Albab ni, cantiknya SBP Ulul Albab ni, cantiknya sekolah tahfiz sains ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia memberi galakkan bila mana kita membawa anak-anak melihat, berjalan, berinteraksi, kan, merasai, maka minat itu kita akan wujudkan secara indirectly. Tak perlu kita bercakap, tetapi kita telah menanamkan minat mereka terhadap Al-Quran. Bukan sekadar Al-Quran itu pada masahnya, tapi pada institusinya, kepada NGO-nya, pada pengajian dan sebagainya. Dia dapat meningkatkan kekuatan kita dalam kita membentuk keluarga yang sayang dan cintakan pada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan-puan, okay, tuan-tuan, are you with me? Okay, dah habis kita yang kelima. Yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan, yang keenam, tuan-tuan dan puan, kita mesti bentuk environment. Yang kena membentuk environment Al-Quran. Contoh environment Al-Quran, kalau tuan-tuan ada tim atau ada staf di pejabat, tuan-tuan cuba buat, duduk sekejap Al-Quran, duduk staf, pagi-pagi masuk-masuk tu syaratkan kita takkan bermula kerja kita pada hari ini, melainkan kita akan sama-sama membaca Al-Quran. Tuan-tuan nak buat tadarus ke, tuan-tuan nak buat waqiah ke, tuan-tuan nak buat ayat lazim setiap hari ke, it's up to you. Kan, ikut kita. Yang penting mulut mereka itu bercakap, bertutur dan membicara dan juga membaca Al-Quran. Kalau setiap hari nak pagi nak baca waqiah, it's okay. Nak baca Ar-Rahman, it's okay. Nak baca Yasin, okay. Yang penting dia ialah ayat Al-Quran. Kalau payah sangat, mungkin kita boleh baca ayat-ayat lazim. Ni mungkin jarang orang buat, tapi boleh buat. Tak salah pun. Kan, nak start kerja, kita baca Wadduha sampai An-Nas. Setiap hari kita buat. Seolah macam majlis khatam. Kan? Bukan soal majlis khatam sangat pun, tetapi membudayakan dan membiasakan tim tempat kita bekerja dengan Al-Quran. Begitu juga dengan anak-anak di rumah, kita boleh letakkan malam selepas main Isyak atau semain Maghrib, kita free, kita buka sama-sama, kita baca surah Al-Mulk. Siang, kan, waktu pagi lepas main subuh, kita boleh buka dan kita baca surah Al-Waqiah, kan, ataupun kita baca surah Ar-Rahman. Bacalah surah apa pun. Tak semestinya 3 surah tu. Baca surah apa? Surah Ali Imran. Boleh? Tapi panjanglah sikit Ali Imran, kan? Ataupun kita nak baca surah Yusuf. Boleh? Tak ada masalah. Pilihlah mana-mana surah yang berkaitan, yang sesuai untuk kita garapkan dan kita bentuk environment keluarga kita yang cintakan Al-Quran. Yang ketujuh, tuan-tuan dan puan-puan, tips yang ketujuh ialah tak maaf tuan-tuan, batuk sikit.
Yang ketujuh ialah kita bersahabah, bersahabat dengan orang yang cintakan Al-Quran. Itu penting tuan. Kalau kita kawan dengan orang tukang besi, kita akan busuk macam tukang besi tersebut. Kita berkawan dengan tuan minyak wangi, kita pun akan wangi walaupun kita tak pakai minyak wangi tersebut. Kita kawan dengan orang merokok, duduk satu bilik dia merokok, dan kita duduk dalam bilik tu, kita tak merokok, tapi rokok itu akan melekat di baju kita. Begitulah ibarat kita dengan Al-Quran. Kita berkawan dengan orang hafiz Al-Quran, InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita tak hafal Quran, anak-anak kita akan hafal Quran. Bila kita berkawan dengan orang yang hafal Quran, kita ada keinginan untuk kita hafal Quran dan keturunan kita menghafal Al-Quran. Bila ada impact inilah yang tuan-tuan dan puan yang saya kata dia boleh memberikan suatu nilai yang luar biasa pada kita. So kena cari kawan, kan, cari sahabat, kawan-kawan kita yang ada naluri dia punya keseronokan dengan Al-Quran. Kita tengok dia hafal, keluarga dia semua dia hafal Quran, dia suka mengaji Quran, dia suka tengok YouTube pun dia cari YouTube yang tentang ceramah tentang Quran. Kemudian dia pun kadang-kadang duduk kerja, dia buka Al-Quran, baca Al-Quran waktu dia kerja. Jadi kita nak rakan-rakan begini yang bantu untuk memberikan push factor pada kita. Push factor ialah faktor yang mendesak kita untuk berubah menjadi lebih baik, kan? Bukan mudah tetapi tidak mustahil. Tak mudah tetapi tidak mustahil, sebab kita nak supaya environment ini wujud dalam hidup kita. Tuan-tuan, dan yang terakhir tuan-tuan dan puan, ni ada banyak lagi lah, tapi kita yang terakhir dengan masa terakhir ini ialah kita memberi reward kepada anak-anak dan ahli keluarga kita yang berjaya di bidang Al-Quran. Contoh kita kata, bulan Ramadan ni siapa-siapa yang khatam Quran 30 juzuk, ayah akan bawa dia, jom kita melancur ke Kuala Lumpur dengan menaiki kapal terbang. Kan seronok. Kan kapal terbang bukan yang mahal sangat pun tuan-tuan, RM40, RM50 beli awal lah. Kan beli tiket-tiket yang awal boleh tak rugi pun. Jadi reward tu ada. Ataupun kalau siapa yang habis Quran, khatam Quran bulan Ramadan ni, ayah akan bagi basikal untuk dia. Dia seronok. Basikal tak mahal mana tuan-tuan, kita himpun lah sikit duit, beri reward kepada mereka. So orang ni suka dengan reward, dia suka dengan hadiah, dia suka dengan penghargaan, dia suka dengan pujian dalam kehidupan kita. So apa sahaja, contohnya ataupun dia masuk pertandingan hafazan, contoh dia masuk, dia dapat nombor 3, berikan hadiah walaupun dia tidak menjadi juara. Ataupun dia kalah, dia gagal, dia dapat sagu hati, berikan hadiah, pujian, reward dia, hargai dia supaya dia rasa termotivasi dengan kita. Jadi kita bentukkan environment ni adalah cara kita mengurus family kita, untuk bentuk mereka yang cinta dan mereka sayang kerana Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan, dan sebelum saya tinggalkan tuan-tuan dan puan, saya nak pesan tuan-tuan, Al-Quran ni tanda orang tu sayang Quran. Dia ada Al-Quran sendiri yang dibeli oleh dirinya sendiri. Dia bukan Quran hadiah, dia bukan Quran dapat pergi ceramah. Kadang-kadang orang bagi sagu hati Quran kan, bagi sumbangan Quran, ataupun bukan Quran yang kita ambil di masjid surau balik rumah. No. Kita mesti beli Al-Quran, dan Quran itu Quran kita, Quran peribadi kita. Subhanallah tuan, bila kita ada Quran peribadi kita, dia adalah sangat luar biasa. Itu dia antara tanda orang cinta Quran. Yang kedua ialah orang yang selalu baca Quran itu, dia adalah dalil dan tanda bahawa orang itu sangat cinta dan kasihkan kepada Al-Quran Karim, sebab dia setiap hari tidak meninggalkan bacaan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dengan beberapa tips, ada 7-8 tips yang saya kongsi dengan tuan-tuan pada hari ini, dapat membentuk jiwa Al-Quran tuan-tuan dengan mengurus hidup kita untuk kita membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran tu boleh baca tapi kita tak urus masa kita. Jadi bila saya dah bagi tips ini kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sangat mudah, tuan-tuan boleh buat anytime tuan-tuan dan puan-puan, maka dia memudahkan kita untuk membaca, menghayati, menghafaz, membentuk suasana Islamik, Quranik dalam family kita. Dan mudah-mudahan kita juga mati dengan kalimatul Quran, dan kita juga dimasukkan dalam masuk syurga dengan syafaatul Quran, dan kita dipelihara dalam alam barzakh juga dengan syafaatul Quran. Mudah-mudahan kita merupakan ahlul Quran fid dunya wal akhirah. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih di atas komen-komen anda, terima kasih di atas komitmen anda bersama kami, duduk dengar, dan tuan-tuan share, tuan-tuan like, tuan-tuan tag nama kami tuan-tuan. Terima kasih. Balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Jumpa lagi insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.